Arif. Siapa lagi? Tes. Oh, Waida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Awak ada home tuition hari ni? Tak dengar. Awak ada home tuition hari ni? Operation? Home tuition. Kan awak kata awak ada home tuition ke? Ya ada. Ada hari ni? Hari ni tak ada. Setiap hari kecuali Rabu. Ni hari apa? Oh, Rabu ni, Rabu. Hmm. Awak subjek apa je yang awak belajar? Subjek UPSR. Hah? Oh, biasa. Oh, ini yang daripada awal tahun hari tu eh. Okey, faham. Faham. Okey. Dah makan dah? Belum. Breakfast dah lah. Breakfast dah. Dah. Tengah hari belum lagi. Sebelum tadi kelas apa? Tadi BM. H1 BM dah belajar sampai mana dah? BM kita orang tak belajar pemahaman, kita orang belajar penulisan ni. Kita orang buat bina ayat. Oh, pasal awak hantar karangan kat cikgu? Karangan tu semalam saya buat. Karangan laporan. Tak, kita orang buat bina ayat. Bacanya. Oh, faham? Okay, still waiting for our friend. Dah 11.30 dah. Okay, kawan-kawan awak ada yang rehat. Iris, Hanifah, Iman, awak memang sentiasa duduk depan laptop Ustaz rasa setiap kali Ustaz buka mesti awak orang pertama. Bagus betul. Buka aja awak ada. Ustaz tu hari tu saya saja buka pun awak ada juga. Bagus awak ni. Sentiasa ada. Okay, Snokman, Khairah, Waida, Jaafar. Ustaz, tasawur tu kita nak belajar apa Ustaz? Fiqah ke sirah ke? Hari ni Ustaz nak sirah kejap, sirah sikit je. Sebab hari tu Iris ada, Khairah Nabiha ada email kat Ustaz soalan. Ustaz tu lupa nak cerita hari Isnin hari tu. Lepas tu semalam Arisha pun email kat Ustaz juga soalan. So Ustaz pun, kejap ya, hari ni Ustaz cerita sirah dulu. Lepas tu Ustaz kita masuk tauhid. Okay. Patricia kejap Wait for another. Ustaz, Jumat ni Ustaz ada Ustaz? Kat rumah ada? Tak, kat sekolah. Kat sekolah. Jumat ada kat sekolah? Tak, disebabkan ayah pergi kerja. So abang saya pergi. Datang sekolah nak pergi. Oh, awak petang kan? Dah jam 6 petang kan? Hari Jumaat. Oh, okey. Dah jam 6 betul. Hari Jumaat petang. Dah jam 5 pagi. Okey. Kita tunggu 9 minit lagi. 9 minit kita akan start. Betul, makan macam mana? Abang awak masak? Ini, lepas tu pagi sarapan buat sendiri. Apa-apa. Makaroni ke, roti telur ke, roti nutella ke, buat nasi lemak sendiri. Ui, baik lah. Okay dah, jom. Tunggu biar nanti biar orang masuk lambat-lambat sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We start our class by reciting doa in surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, class. First and foremost, I would like to thank to all of you for joining my class. Walaupun awak Ustaz tahu awak dah ada 2 kelas sebelum ni, mungkin awak sedikit penat ataupun mata awak sedikit sakit untuk menghadap skrin terlalu banyak. Kan? Okay. Cumanya sebelum Ustaz start, Ustaz nak bagi tahu kat awak macam ni. Ustaz, I give you one tips. Ustaz bagi awak satu tips. Tips ni macam ni. Katakan kalau awak, bila awak tengok skrin terlalu lama, mata awak akan sakit tau. Mata awak akan sakit ataupun mata awak akan macam pedih sikit. And actually it's not good for you to watch the screen in a long time. Maksudnya awak tengok skrin dalam waktu jangka masa yang panjang. Okay. Dia bukan skrin laptop saja tau. Skrin telefon, TV. Cumanya benda-benda ni dia setakat yang Ustaz tahu sebelum masuk kelas dekat kita punya skrin ni dia ada satu macam sinaran warna biru tau. It's called megapixels. Yes, megapixel ataupun kita macam Blu-ray, macam bukan Blu-ray, dia macam ada satu sinaran yang sebenarnya dia tak berapa dia macam agak mengganggu kita, dia akan menjejaskan kita punya mata kita. So sebab tu kalau kita tengok lama, even kalau kita main game lama-lama pun kita akan mata sakit, kita tengok TV lama-lama pun mata sakit. Okay. Minimum time is 1 to 2 hours. Yes, dia up to 2, betul. Dia paling lama, dia ada masa dia. Kalau lama sangat memang dia akan effect. Okay. Sebab itu, thank you Istaman. Bagus lah. Istaman kan banyak baca. Bagus. Okay. Now, so I want give you some tips. Tips dia, kalau habis je online class, habis je awak tengok screen, I suggest to all of you, awak tengok something greeny. Awak tengok sesuatu benda yang hijau. Maksudnya awak pergi tengok pokok, awak tengok, jangan tengok apa benda-benda lah. Tengok maksud Ustaz tengok benda, tengok benda yang natural. Awak tengok pokok, tengok rumput, tengok awan, maksudnya tengok sekeliling supaya mata awak ada sedikit rest sikit sebelum awak proceed to the next class. Kalau awak duduk menghadap, mata awak memang akan rosak sikit. Sebab tu kami sediakan 30 minit tu masa rehat. So gunakan masa tu betul-betul. Okay, Ustaz beritahu satu cerita ni sebelum ni. Ada seorang student Al-Amin ni betul ni Ustaz. Ustaz bukan mereka cerita. Darjah 2. Ini mak dia sendiri beritahu kat Ustaz. Mata dia disebabkan dia tengok skrin terlalu lama. Waida, lama tak nampak Waida. Okay, disebabkan skrin dia tengok skrin lama, mata dia daripada bulat jadi oval. Disebabkan dia tengok skrin lama sangat, dia main game. Darjah 2, baru darjah 2. So, mata dia, his eyes from circle become oval. Dia macam melonjong. Dia jadi panjang macam tu. So, if dia laki. If he do not receive any treatment, early treatment, kalau dia tak dirawat, lama-lama mata dia boleh jadi buta. Darjah 2, baru darjah 2. Mata dia jadi lonjong. Mak dia cakap, Ustaz, mata anak saya jadi lonjong. This is why me and Ustaz and all the glasses wearers have to wear glasses. This is why. Good. Betul. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Bahaya. Benda-benda ni bahaya. Sama je. Semua benda pun macam nasi lah. Nasi kalau awak makan terlalu banyak pun tak sihat. Sebab tu dia ada portion dia. Dia ada masa-masa yang dia tak boleh terlalu lebih, dia tak boleh terlalu banyak dan tak boleh terlalu sikit. Okay. Now, so for today, we will proceed our topic
InsyaAllah today I will teach you about Tauhid, our akidah. Tetapi Ustaz ada hari tu Ustaz dah janji dah dengan Nabiha. Kata Ustaz nak cerita pasal Khandaq, perang Khandaq. Arisha pun WhatsApp email kat Ustaz benda yang sama pagi semalam pukul 7 dia email Ustaz. Okay, so hari ni Ustaz nak ulang balik about the Khandaq War. Ustaz nak benda-benda ni lah. Mana benda tu Ustaz suka tulis-tulis sikit. Okay Okay, so for today I want to teach you about Khandaq War. Allah buruknya. Khandaq. Apa hal? Macam susah nak tulis ni. Khandaq War. Okay, Khandaq War. Okay, Khandaq War ni apa? Ingat, bila sebut perang, dia ada beberapa perang yang dia boleh type juga Boleh. Teruknya Ustaz. Okay, katakan Khandaq War. Okay, hari ni adalah Khandaq War. Okay, cumanya dalam peperangan, tak semua peperangan dalam Islam Nabi join. Tak semua peperangan dalam Islam Nabi join. Tetapi perang Khandaq adalah salah satu perang yang Nabi masuk dalam perang tu. Nabi join perang tu. Okay, ceritanya macam ni. Aduh, kenapa ni? Okay, now Ustaz ringkaskan cerita sebab takut nanti tak sempat. Okay, ringkaskan cerita. Okay, dulu. Okay, katakan ini Madinah. Okay, katakan ini Madinah. Ini adalah Madinah. Okay, bila Madinah ni, bila dekat Madinah, orang waktu tu memang ramai lah. Ada orang Arab, ada orang Yahudi dekat Madinah ni. Okay, katakan ramai Madinah. So, Nabi masa tu dekat Mekah. Nabi dekat Mekah, katakan ini adalah Mekah. Okay, imagine that this is Mekah. Bila dekat Mekah, Nabi receive a revelation from Allah untuk berhijrah ke Madinah. Namanya adalah hijrah, peristiwa hijrah. Ingat peristiwa hijrah tu apa? Hijrah tu daripada Mekah, Nabi pergi ke Madinah. Okey, ringkaskan cerita, Ustaz ringkaskan cerita. Masa Nabi dekat Madinah, okey, lepas perang Badar lah, perang Badar apa semua, dia ada perang Badar kita tahu perang Badar orang kafir kalah. Perang Badar orang kafir kalah. Okey, perang Badar orang Islam menang, orang kafir kalah. Perang Uhud orang kafir menang, orang Islam kalah. Terbalik, Badar Islam menang, tapi Uhud Islam kalah. So orang Quraisy Mekah, waktu tu Nabi kat Madinah Nabi kat Madinah. Orang Quraisy dekat Mekah ni, dekat Mekah tadi tu, Mekah ni, dia tak pernah, walaupun orang Islam pergi dekat Madinah, dia ni still dah. Dia masih, all of them still hate the Muslim at Madinah. Dia, kalau boleh tu, selagi mana Nabi Muhammad tak mati, dia orang tak puas hati. Dia orang mesti kena bagi Nabi Muhammad mati. So, lepas perang Uhud, so everything is macam normal. Sampailah satu tahap. Ada satu golongan orang Yahudi. Ada golongan orang Yahudi dekat sini. Dulu, waktu Nabi datang ke Madinah, bila Nabi datang dari ke Madinah, Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi setuju untuk jaga Nabi. Maksudnya kena pelihara sesama kita. Tak boleh ada peperangan. Faham faham. Maksudnya orang Yahudi buat perjanjian dengan orang Islam. Orang Islam pun ada kat sini. Orang Islam buat perjanjian dengan orang Yahudi. Tak nak ada perang. Duduk baik-baik dalam Madinah. Tetapi one day Nabi Muhammad jalan-jalan, tiba-tiba Nabi Muhammad berehat dekat sebuah rumah. Nabi Muhammad duduk sandar dekat sini. Muhammad sandar dekat situ. Tiba-tiba Nabi Muhammad dengar, he listened to some voices in that house. And that voices look like they have a meeting. Maksudnya macam ada mesyuarat nak membunuh Nabi. Ataupun they have a meeting to kill Prophet Muhammad.
Sekejap. Supaya awak takut lupa. This is Khandaq War. Okay. Okay. Now, kemudian Nabi dengar. Bila Prophet Muhammad listen to that meeting and listen to that decision to kill and to trade Islam, untuk mengancam Islam, Nabi Muhammad pun patah balik. Nabi Muhammad pun pergi dekat orang Islam dan Nabi Muhammad suruh orang Islam kepung perkampungan dia. Tahu kepung? You know what is kepung? Bukan kepung taman layang tu. Kepung taman layang buat apa? Kepung ni maksudnya orang-orang Islam ni keliling perkampungan Yahudi tu. Okay, Tengku Haris, you want to ask question, Tengku Haris? Ustaz, Yes. Madinah ni negara ke atau apa? Okay, good question from Tengku Haris. Madinah ni macam negeri lah. Macam Malaysia, negeri ada Kedah, ada Selangor, ada Perak, ada Sarawak. But dia dulu ni Madinah, Mekah dalam satu tempat namanya Arab Saudi. Dulu tak adalah Arab Saudi tu. Tapi sekarang Arab Saudi, dalam Arab Saudi ada Madinah, ada Jeddah, ada Mekah. So dia ada tempat-tempat dia. Yeah. Okay. Now, okay, faham tak Tengku Haris? Faham. Okay, dia macam kawasan lah, kawasan. Okay. Kemudian Prophet Muhammad suruh orang Islam kepung. So maksudnya orang Yahudi tak boleh nak keluar. Orang Yahudi tak boleh nak keluar sebab orang Islam kepung. Nabi Muhammad kata, maksudnya bahasa ringkasnya cerita dia panjang lah. Nabi Muhammad suruh orang Islam ni, orang Yahudi ni keluar daripada Madinah. Keluar daripada orang Madinah ni. Keluar dia orang. So, dia orang pun keluar lah daripada Madinah. Ini Madinah. Orang Nabi Muhammad suruh keluar. Suruh orang Yahudi keluar. So, dalam banyak-banyak orang Yahudi ni, ada yang pergi ke Syam. Ada yang diorang pergi ke Syam. Diorang lari sebab diorang dah tak ada tempat kat Madinah, diorang pun pergi ke Syam. Tetapi ketua-ketua orang Yahudi ni dia pergi ke Mekah. Orang-orang Yahudi ni dia banyak pergi ke Syam, pergi merata tempat, dan salah yang ketua-ketua dia, the leaders of that Yahudi, orang-orang ketua dia semua pergi dekat Mekah. Bila semua pergi, lepas tu dekat Mekah ni pun they want to revenge. Maksudnya dia nak balas dendam dekat orang Islam dekat Madinah. So bila Nabi buat macam tu, orang Yahudi dekat Madinah pun dah tak ada. Orang Yahudi dekat Madinah pun dah tak ada dah. Kenapa tak boleh padam ni? Okay. Lepas tu ketua-ketua dekat orang Islam Yahudi yang dekat Mekah ni, dia berpakat dengan orang Islam yang orang kafir dekat Quraisy ni, dekat Mekah. Ini kata kat orang kafir. Oh, ini orang kafir ada tanduk. Ada tanduk, ada gigi. Wah. Okey, katakan. Okey, ini orang kafir dekat Mekah yang baru menang lepas perang Uhud. Dia orang menang. Ini adalah orang Yahudi daripada yang daripada Madinah. So yang ni nak revenge. Yang ni dah seronok dah, dia orang dah menang. So yang geng-geng revenge ni, geng-geng Yahudi ni, dia orang pun pakat. Dia kata selagi kami tak balas dendam dekat Muhammad, kami tak akan senang. So orang-orang kafir Quraisy ni pun kata, alah kacang goreng je, kita boleh beat lah dia orang ni, kita orang dah menang lah. So dia orang pun berpakat. Bila dia orang berpakat, dekat orang kafir Quraisy ni, dia orang berpakat, jadilah satu tentera namanya tentera apa ni? Tentera Ahzab. Perang Ahzab. Tentera Ahzab. Tentera Ahzab maksudnya tentera yang berkabung, tentera yang bersekutu. Apa dia? Ya, tentera yang bersekutu yang saya nak cakap tadi. Pandai, good. Tentera-tentera yang bersekutu. So, diorang ni maksudnya berpakat. Oh, diorang berpakat. So, diorang kata, okay, kita nak lawan orang Madinah. Orang Islam dekat Madinah.
Nabi dapat tahu. Nabi dapat tahu dekat sini. Nabi pun buat meeting. Nabi pun buat meeting, katakan ini pun Nabi buat meeting. Nabi buat meeting, Nabi pun bincang macam mana kita nak lawan dengan orang kafir yang nak serang kita ni. Nabi pun kata, bincang, datanglah seorang sahabat Nabi. Nama seorang sahabat Nabi tu, nama dia apa? Siapa ingat? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Macam mana Ustaz nak kecilkan tulisan dia ni? Biarlah. Okay. So Salman Al-Farisi ni kata apa? Wahai Rasulullah, dekat tempat saya dulu, kalau kami nak berperang, kami gali apa? Tengku Haris. Gali apa? Tengku Haris. Gali khandak. Parit. Pandai. Dia pun gali parit. Okey, parit kita buat benda lain lah. Dia pun gali parit. Nabi kata betul juga kan? Okey, kita pun dia orang setuju. Dan dia gali parit tu bukan dekat semua tempat. Setakat yang Ustaz baca dalam buku Fiqh Sirah, dikatakan dia hanya buat dekat satu tempat sahaja. Di sebelah utara Madinah. Katakan ini parit Dia katakan ini parit besar, bukan parit sebelakang rumah awak tu je. Parit besar. Okey, parit besar. Okey. Maksudnya dia orang hanya buat parit dekat tempat yang macam pintu masuk ke Madinah, tempat yang senang nak masuk dalam Madinah. Okey. Kemudian tempat dekat belakang-belakang ni pun dia orang berjaga-jaga juga, tapi cuma dia orang buat memang dia orang buat tu macam memang orang Mekah tak boleh nak masuk dalam Madinah. Okey. Dikisahkan orang Islam waktu tu pun dah prepare. Orang Islam pun dah prepare nak perang. Ni orang Islam semua duduk dekat sini. Bila sampai hari tu, orang Islam semua duduk kat sini, tentera Ahzab semua duduk kat sini. Bila dia orang sampai dekat sini, dia orang terkejut. Alamak, macam mana pula ada parit depan ni? So orang Islam stay je dekat sini. Orang Islam stay dekat sini. Dia orang ni stay dekat sini. Okey, kemudian dia orang seingat Ustaz, setakat yang Ustaz baca, dalam bilangan dia orang ada hampir 10,000 tentera. Ramai. Dekat 10,000 orang tentera dia orang. Orang Islam ada berapa ribu tah? 3,000, saya ingat Ustaz. 3,000 ke berapa ribu? Saya tak ingat. Okey. Kemudian tentera Ahzab ni pun, dia kata macam mana ni nak pergi ni? Aduh, orang pun pening. Dan sekali orang kata, tak apa, kita pergi juga macam mana pun. So, tentera Ahzab yang tentera ni, dia orang naik kuda. Jalan, dia nak lompat parit ni. Lompat jatuh, gedebuk jatuh dekat sini. Jatuh dalam parit tu. Lepas tu orang Islam pun panah dia orang. Pop, mati. Settle. Lari, pop, jatuh dalam parit ni. Orang Islam pun panah dia orang. Pop, mati. Naik kuda. Lari, lompat. Pop, jatuh atas sini. Pun kena panah. Pop, mati. Kemudian dia orang pun dah habis idea dah. Alamak, macam mana ni? Macam mana kita nak masuk ni? Ditakdirkan Allah, Allah hantarkan satu, tengah-tengah perang tu Allah hantarkan satu angin yang kuat. Katakan ini angin yang kuat macam puting beliung lah. Katakan macam angin yang kuat datang. So angin kuat datang. Habis semua orang-orang Ahzab ni dah terkejut dah. Alamak, ada angin pula. Dah lah tak dapat nak masuk perang. Angin pula datang. So angin ni pun jalan. Jalan. Habis semua orang ni kena. So dia orang pun lari. Dia orang ni pun lari balik. Gedek, lari. So disebabkan itulah namanya perang Khandaq. Iaitu perang parit ataupun kita katakan sebagai perang Ahzab. Itulah namanya perang Khandaq. Dan last sekali orang Islam pun menang. Okay. Any question? Nabiha faham? Arisha ada tak? Arisha, Ustaz cerita Arisha tak ada pula. Okay. Any question regarding perang Khandaq before we proceed to our new topic? Semua dah cerita kan? Amar Rashid ada soalan tak? Tunggu Haris, question. Kan orang Islam kan dah buat parit yang dekat tempat yang dia orang nak buat je. Kenapa orang kafir tu tak nak ke tempat yang dia orang tak buat parit?
Bagus. Good question. Okay. Ustaz boleh share tadi? Boleh, kalau Ustaz share tu dia dah hilang ke? Ada lagi. Nasib baik ada lagi. Nasib baik ada lagi. Okay. Now, good question for Tukar Haris. Okay. Sekarang ni, dia buat dekat sini je parit tu. Maksudnya kan dekat belakang ada lagi. Okay. Sebabnya macam ni. Dekat belakang ni kebanyakannya ada gunung, ada bukit. So agak susah nak masuk melalui belakang. Tetapi, sekat yang Ustaz baca, dia ada satu tempat dekat sini. Ada satu tempat dekat belakang Madinah ni yang boleh masuk. Dekat satu tempat ni. So sebelum angin tu datang, ada seorang orang Yahudi ni, dia perasan, ada satu tempat yang boleh masuk ke belakang. Ada satu tempat yang dia boleh masuk ke belakang. So dia cuba nak masuk. Bila dia cuba nak masuk ke belakang, orang Islam dekat sini perasan. Terus bunuh dia. Supaya dia, yang pertama dia tak bagi tahu dekat orang lain lah. Yang kedua, sebelum dia masuk, baik kita kill dia terus. Kita headshotkan dia. Lepas tu dia pun mati. Faham Sebab kan dekat tepi-tepi ni dia ada macam ada bukit, ada gunung. So macam susah nak masuk. Boleh masuk kat sini je. Okey, faham Bahasanya mudahnya macam ni lah. Bahasanya macam ni. Awak pernah pergi Langkawi tak? Pernah. Pernah pergi Langkawi pergi naik ferry je kan? Boleh tak pergi naik kereta? Tak boleh. Boleh. Kereta tu naik ferry. So macam tu lah. Maksudnya memang tempat tu ada, nak pergi tu susah tu. Okay, you have any question? No. Okay, tak ada dah setengah jam dah. Aduh. Okay, now. Okay class, today I will proceed our class with Okay, now today I want to teach you about Tauhid or Akidah, yang mana Ustaz ambil daripada silibus awak, darjah 6. So today I want to teach you about these things. Dah belajar belum ni dengan Ustaz Afif? Belum. Masih. Okay. So today I want to teach you about irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah and sihir. Apa benda ni? Okay. Basically kalau awak ada kertas ke apa, awak boleh make some notes. So you can do some revision after this. Okay. Now, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Basically apa benda yang semua ni apa benda ni? Ini adalah bahasa mudahnya adalah yang awak bahasakan sekarang adalah miracle. Miracle Marisha baru masuk. Medical miracle. Dia macam miracle. Dia macam satu perkara yang ajaib. Okey, ajaib ataupun orang sekarang ni kita katakan sebagai magic. Ustaz magic lah Ustaz. Power Ustaz. Dia contoh macam tu. Dia macam magic. Ya, Tengku Haris, question? Awak angkat tangan Saya tak faham kenapa kena ada yang ni. Okay, good. Okay. Kenapa? Maksudnya macam mana? Kita ada soalan. Kita kan belajar agama. Maksudnya kita ada macam sihir, magic. Okay. Tak, itu okay. Good question. Okay. Hanifah question. Karma tu betul ke Ustaz? Okay, karma betul. Sekejap lagi Ustaz cerita. Syirah lagi. Okay, Okay. Now, terima kasih Tengku Haris Okay. Now, okay. Sekarang, benda-benda ni adalah sesuatu benda yang perkara ajaib. Tetapi dalam Islam, perkara ni dia jadi sebagai, dia ada term-term dia ada istilah dia. Bukan semua perkara miracle itu haram. Bukan semua perkara miracle itu berdosa. Tak. Sesetengah tu perkara miracle tu adalah perkara yang memang Allah sendiri bagi dekat manusia. Okay. So now I want to tell you what is the meaning of this system so that you can know, you can differentiate which is halal and which is haram. Kalau macam sihir ni kita tahu dah haram. Tapi benda-benda yang lain ni, benda tu memang Allah bagi. Okay. Benda apa tu? Okay, now. Allah.
First is irhas. Okay, what is irhas? Irhas is something miracle happen to someone that was chosen by Allah to become prophet. Okay, maksudnya apa? Irhas ni adalah dia adalah satu peristiwa, satu perkara ajaib yang mana jadi kepada seseorang sebelum dia jadi rasul. Sebelum seseorang tu jadi rasul, ada satu benda miracle yang ada dekat dia. Itu we call it as irhas. Okay. Kalau Ustaz, kalau ihram ni hanya berada pada Rasul dan Nabi je ke Ustaz? Betul. Irhas ni hanya berlaku pada orang yang nak jadi Nabi sahaja. Contohlah Tengku Haris. Tiba-tiba Tengku Haris ni boleh terbang. Dia pun kata, oh Ustaz, saya ada irhas Ustaz. Tak, irhas ni kepada yang nak jadi Nabi saja. Yang kena terbang tu mungkin sebab angin tiup ke. Okay, faham Okay, ingat, irhas means something miracle, benda ajaib yang berlaku kepada seseorang sebelum dia jadi Nabi. Okay. Awak tengah salin Tak adalah. Hafal je. Oh, siapa yang tengah salin? Okay, sekejap. I give you 2 minutes to write down. Okay, siapa yang nak salin boleh tulis. Okay. Ini berlaku banyak kepada nabi-nabi. Nabi-nabi setengah nabi tu dia ada irhas ni. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. For example, Nabi Isa alaihi salam. When I ask you a question, what is the unique of Prophet Isa alaihi salam? Apa uniknya Nabi Isa ni? Tongkat Nabi. Itu Nabi Musa sayang. Oh yeah. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni apa unik Nabi Isa? Who know what is the uniqueness of Nabi Isa alaihi salam? Apa yang membezakan Nabi Isa dengan manusia lain? Tu Nabi Isa can speak when he's still baby. And if you want to know, there are some baby that can speak when they are baby. Sebenarnya dalam sirah, sebenarnya dalam sirah ada beberapa kisah bayi boleh bercakap. Salah satunya Nabi Isa, yang kedua Nabi pada zaman Nabi Yusuf, yang kedua Nabi pada zaman Fir'aun. 3. Dia ada lagi. Tapi yang Ustaz tahu 3 ni. Ini adalah Kan Nabi pada zaman Fir'aun tu Nabi apa? Nabi Musa ke? Nabi Musa kan ada dalam zaman Fir'aun. Okay, good. Listen. Okay. Sekarang ni irhas kan. Tapi cerita berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan bayi yang boleh bercakap. Ada seorang Nabi Isa boleh bercakap pada umur dia bayi. Tapi lagi 2 ni, dia bukan Nabi pun. Tapi Allah bagi dia satu special. Waktu bayi dia boleh bercakap. Tapi itu Ustaz tak nak cerita sekarang lah. Kalau Ustaz cerita sekarang panjang lah. Tapi sekarang ni Ustaz cerita pasal irhas dulu. Sekarang ni, bayi yang sebelum jadi Rasul, dia ada satu special yang Allah bagi dekat dia. For example, Nabi Isa. Siapa tahu apa yang membuatkan Nabi Isa lain daripada manusia lain? Siapa tahu? Dia boleh bercakap masa baby. Bukan, maksudnya bercakap dengan baby ni, orang lain pun ada juga cerita dia. Tapi ini Nabi Isa ni lain pada manusia lain. Who knows? Nabi Isa makan batu yang haram tu. Itu Nabi Musa. Okay, class listen carefully. Beza Nabi Isa dengan kita, what make Prophet Isa different with other human is Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Maksudnya Nabi Isa ni, dia lahir memang dia tak ada ayah. Ceritanya one day, siapa nama mak Nabi Isa? Maryam. Good, Maryam. Maryam ni duduk, tiba-tiba malaikat datang dekat dia, malaikat bagi tahu yang Allah buatkan Maryam ni mengandung. Maryam terkejut. Dia kata, saya tak pernah kahwin. Macam mana saya akan mengandung? Kemudian malaikat kata, itu semua kuasa Allah. That is the power of Allah. So, kemudian bila Nabi Isa keluar,
Most of the people condemn Maryam. Ramai orang waktu tu marah dekat Maryam. Dia kata macam mana anak ni boleh keluar? Awak tak kahwin pun macam mana boleh keluar? Dan Maryam merasa sangat sedih. Maryam kata macam mana dia nak bagi tahu kat orang. Tibalah datang satu masa Nabi Isa waktu tu tengah bayi. Tengah bayi kan? Nabi Isa bercakap waktu tu. Apa yang benda yang Nabi Isa cakap? Itu awak cari lain lah. Tapi Nabi Isa bercakap waktu tu dan menunjukkan, oh, this kid is someone. Maksudnya, oh, baby ni boleh bercakap ni, mesti sesuatu. That is Irhas. And the other story of Irhas is our Prophet Nabi Muhammad SAW. One day Nabi Muhammad ni, okay Ustaz tanya awak, Nabi Muhammad ni kerja dia apa? Sebelum dia jadi Nabi, apa kerja dia? Business. Pengembala kambing. Okay, good. Ada dua. Number one is pengembala kambing. Yang kedua adalah Nabi Muhammad do business. Nabi Muhammad buat business. Okay. Perniagaan. Okay. And during his teenagers, when Prophet Muhammad still teen, maksudnya dia masih lagi remaja ataupun dia masih lagi budak waktu tu, pakcik dia yang baik. Siapa nama pakcik dia yang baik? Abdullah ayah dia sayang. Abu Lahab jahat sayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Siapa nak pakcik Nabi yang baik, yang sayang dekat dia? Abu Talib. Good. Abu Talib. Abu Talib yang jaga Nabi. One day Abu Talib bawa Nabi nak pergi buat bisnes dekat satu negara Syam. So during masa ni Ustaz ambil daripada buku awak Masa dia nak pergi tu, sebelum sampai dekat tempat Syam tu, dia ada satu orang manusia namanya Buhaira. Buhaira ni adalah seorang pendeta lah. Maksudnya dia nampak daripada jauh rombongan ataupun rombongan macam tu, ada awan dekat atas dia. Ada awan ikut. So Buhaira nampak ini benda pelik ni, dia kata ni. So Buhaira ni panggil Abu Talib. Buhaira ni dia panggil Abu Talib. Datang sini. Lepas tu Buhaira tanya, ada tak awak bawa siapa-siapa yang special dalam awak punya rombongan? Kemudian Abu Talib kata, kenapa? Buhaira kata, sebab daripada jauh saya nampak bila awak berjalan, awan akan ikut. Bila awak rombongan nak berjalan, awan akan ikut. Maksudnya awak akan sentiasa berjalan dalam keadaan teduh. Maksudnya tak panas pun. Walaupun dalam keadaan padang pasir, still awak boleh berjalan dalam keadaan teduh sebab ada awan yang ikut. Okay. Kemudian Abu Talib kata, ada seorang. Itu adalah anak saudara aku. Namanya Muhammad. Kemudian bila Buhaira dengar cerita pasal Muhammad, Buhaira kata dekat Abu Talib, dia kata Abu Talib, jaga budak ni elok-elok. Sebab budak ni nanti dia akan jadi orang yang besar. Dia akan jadi someone that will come with the new teaching. With the new religion. Jaga elok sebab nanti ramai orang akan bunuh dia. Okay. Walaupun cerita ni bila Ustaz baca ada perbahasan dari segi kesahihan cerita ni, tapi Ustaz ambil daripada buku awak lah. Ustaz ambil daripada buku awak. Okay. So itu ada irhas. Maksudnya Nabi Muhammad, ini kalau Ustaz tanya sedap ni. Ustaz nak tanya siapa Ustaz susahlah nak tengok yang tak buka kamera ni. Yang tak ada kamera tak apa, yang ada kamera yang tak nak buka ni. Ustaz ada problem sikit. Okey. Wah, Dandan buka Amar, okey Amar lah Amar. Amar. Oh Amar. Ya. Oh Raudah Syamimi. Ya dah, okey. Okey Amar. Amar, Nabi Muhammad jadi Rasul at what age? Prophet Muhammad become the messenger of Allah at what age? 40. Good. Umur 40. Terima kasih Amar. Amni. Terima kasih Amar. Amni. Amni nampak macam orang Korea je pakai hood. Salah, okey Amni Amni ada mikrofon kan? Amni. Can you tell me what event that make Rasulullah a prophet? Apa peristiwa yang membuatkan Rasulullah tu menjadi seorang nabi? Sebelum peristiwa tu dia masih lagi biasa, tapi at that event Rasulullah become a prophet. Awak tahu tak peristiwa apa? Siapa tahu? Saya.
Hanifah, peristiwa apa Hanifah? Masa dia kat Gunung Hira tu kot. Okay, good. Terima kasih. During the first revelation, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. That first revelation make Muhammad a Rasulullah. Sebelum Nabi dapat revelation tu, sebelum Nabi dapat wahyu tu, Nabi bukan Nabi. Dia Muhammad, dia macam biasa saja. Dia hanya orang biasa. But when Rasulullah get that revelation, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah become a prophet. Umur 40. So, sebelum Nabi dapat wahyu tu, Nabi jadi yang irhas ni. Nabi nampak ada awan. Awak pernah dengar tak cerita malaikat belah dada Nabi, basuh cuci hati Nabi? Okay, that is irhas. Kita tahu daripada apa Haris? Masa Isra' Mi'raj. Masa tu Nabi Muhammad kecil lagi. Ya. Awal ni nampak saya rasa. Okay, bagus, betul. Waktu Nabi kecil, malaikat datang dan malaikat belah dada Nabi, cuci hati Nabi. That is irhas. Maksudnya sebelum jadi Nabi, there is something special happen to him. Okay, understand? Okay. You have question, after this I will open to the question. Okay, now. Next, after irhas, I will teach you about karamah. That is karamah. What is karamah? Something miracle happen to wali and soleh people. Maksudnya karamah ni hanya ada pada orang yang soleh ataupun orang wali. Wali ni maksudnya dia ni adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, yang Allah bagi keistimewaan dekat dia. Ya, Tengku Haris? Kan karomah ni macam dia lagi dekat dengan Allah kan Ustaz? Ya, betul. Allah apa ni Nabi Muhammad tak ke? Okay, bagus soalan awak. Untuk Nabi, dia tak panggil karomah. Dia panggil mukjizat. Mukjizat after this we will learn insya-Allah. Untuk Nabi, when something miracle happen, maksudnya bila Nabi contoh kita tahu yang Nabi Muhammad pernah belah bulan. Kita tahu Nabi Muhammad pernah cut the moon into two. Dia pernah belah bulan jadi dua. Kita pernah tahu Nabi Muhammad celah-celah jari Nabi Muhammad keluar air. Kita tahu Nabi Muhammad ni banyak. That is what we call as mukjizat. Kita tahu Nabi Muhammad pernah panggil pokok tu berjalan datang kat Nabi Muhammad. Kita tahu cerita-cerita tu. Nantilah Ustaz cerita. Kalau cerita sekarang panjang. Okay, that is mukjizat. Prophet Sulaiman alaihi salam can speak with animal. That is mukjizat. But other than prophet, when Allah gives something special to them, we call it as karamah. Selain daripada Nabi, kalaulah ada satu miracle, satu perkara ajaib yang berlaku kepada orang wali dan orang soleh, itu kita panggil sebagai karamah. Okay, kemuliaan lah, karamah karim, karamah kemuliaan. Okay. Dan? Okay, now, what is karamah? Contoh yang Ustaz bagi dekat karamah ni adalah cerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Siapa pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Semua orang pernah dengar cerita Nabi Sulaiman. Ada orang kata Nabi Sulaiman ni boleh bercakap dengan binatang. Betul. Tapi ada satu lagi cerita dalam Al-Quran yang kita semua mungkin jarang baca. Okay, kelas. One day. Okay lah, Ustaz nak melukis sikit. Seronok pula melukis ni. Okay. Asal tak hilang? Okay lah. Okay. One day, katakan ini istana Nabi Sulaiman. Okay. Satu hari Nabi Sulaiman kumpulkan semua orang. Bukan semua, maksudnya Nabi Sulaiman panggil lah untuk semua duduk dalam istana dia. So ramai orang dalam istana Nabi Sulaiman ni. Ramai orang. Nabi Sulaiman ada dekat situ. Ramai ada binatang semua ada. Tapi Nabi Sulaiman perasan. Ada satu binatang yang tak ada. Binatang tu namanya adalah burung hud. Okay, burung hud. Okay, dalam banyak-banyak tu. Okay, Tengku Haris. Ustaz, Yes. dekat padang
dekat padang pasir ada ke gajah, harimau semua? Betul juga kan? Setakat yang Ustaz tahu tak ada, setakat yang Ustaz tahu tak ada. Setakat yang Ustaz tahulah sebab cuaca padang pasir tu tak sesuai untuk gajah, harimau tinggal. Setakat yang Ustaz tahulah kan. Tak tahulah kok tiba-tiba ada gajah padang pasir ke, harimau tiba-tiba datang daripada bawah tanah aku, Ustaz tak tahulah kan. Tapi yang setakat Ustaz tahu, gajah, harimau dia punya tempat tinggal dia bukan dekat padang pasir. Okay. Okay. Now, kemudian Nabi Sulaiman perasan burung hut-hut tak ada. Nabi Sulaiman kata apa? Katakan Nabi Sulaiman duduk kat sini Nabi Sulaiman kata apa? Kalau hut-hut tak ada, kalau hut-hut tak datang lambat, dia tak bagi sebab yang betul, aku akan bunuh hut-hut. Nabi Sulaiman cakap aku akan sembelih dia. Kemudian datanglah burung hut-hut. Katakan ini burung hut-hut Ustaz tak pandai lah lukis burung. Macam pelik je burung Ustaz ni. Burung hut datang. Wow, datang kat sini. Nabi Sulaiman tanya dia, "Uhud, wahai hut-hut. Wahai hut-hut. Kenapa lambat?" Hut-hut kata, "Nabi Sulaiman, actually I come from a state or a country or a place. Saya datang daripada satu tempat yang lain. Saya datang, nama negeri itu adalah negeri Sabak. Negeri Sabak. Saya datang daripada negeri Sabak. Dekat negeri Sabak tu ada seorang queen. Kata ada seorang queen. Yang mana queen ni, Ustaz tak tahu okay, macam mana Okay, queen. Yang ada seorang queen ni yang dia menyembah matahari. Saya datang daripada tempat negeri Sabak tu, ada raja ni dan orang-orang dia sembah matahari. Kenapa Ustaz punya matahari nampak macam telur dadah je? Telur mata lah Ustaz. Telur mata kan. Takkanlah matahari telur mata pula. Okey. Lepas tu huk cakap ni ada seorang ni dia sembah matahari. Nabi Sulaiman dengar, "Uish, macam mana boleh sembah matahari? Kita kena sembah Allah." So Nabi Sulaiman hantar satu surat. Bukan surat cinta Nabi Sulaiman hantar surat. Okey, Tengku Haris, question. Ustaz, masa Nabi Sulaiman nak berdakwah dekat negeri Sabah tu, itu kali pertama ke atau kali kedua? Kali pertama. Oh, patutlah. Okey, Nabi Sulaiman tak pernah tahu pun ada tempat. Waktu tu mana ada internet macam sekarang tak? Mana ada internet sekarang? Oh, siapa yang angkat tangan ni? Siapa yang angkat tangan? Okey, question. If you have question now. Ustaz, Ya, Nabi Sulaiman dia pernah kahwin ke? Dia pernah? Dia pernah kahwin ke? Wallahu alam. Wallahu alam. Good question. Terima kasih Amar. Nanti Ustaz balik. Nabi Sulaiman tak kahwin Tak. Ustaz tak pasti. Nanti balik Ustaz akan cari balik. Ustaz akan cari balik. Nabi Sulaiman ni kahwin dengan siapa? Nanti Ustaz cari balik. Terima kasih Amar. Good question. Bagus? Okay. Kemudian Nabi Sulaiman hantar surat kepada Ratu Sabak. Yang mana yang awak selalu dengar namanya, katakan ada famous namanya adalah Balqis. Ramai orang kata nama dia Balqis. Wallahu alam. Ya, Teguh Haris, question. Tak apa, Ustaz dah beritahu nama Ratu dekat negeri Sabah tu. Okay. Queen Okay, now. Next. Kemudian Nabi Sulaiman baca. Ayat pertamanya kalau awak pernah baca dalam Al-Quran, ayat pertama surat tu adalah Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. That is the first ayat, that is the first sentence in the Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So Nabi Sulaiman ajak Ratu Balqis ni datang istana dia. Awak tanya Ustaz, mana dekat rumah dia Ustaz? Sabar, tak sampai lagi. Sabar. Kemudian Balqis kata, "Okey, saya boleh datang." So Balqis pun dengan tentera-tentera dia datang. On the way dia nak pergi ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya dekat orang-orang, siapa boleh datangkan singgah sana? Siapa tahu singgah sana tu apa? Lawat kot. Okay. I show you Allah. Sekejap. Okay. Ustaz tunjuk dekat awak what is the meaning of singgah sana. Singgah sana.
Okay, ini dia. Okay, this is singgah sana. Nampak tak? Pada nampak Ustaz tak buat share lagi. Okay, this is singgah sana. Tempat yang tempat yang king duduk. That is what we call at singgah sana. Okay, faham Okay, now so maksudnya kedua-duanya istana. Ini istana Sulaiman, ini istana Balqis. Dekat sini dia ada singgah sana masing-masing. So Nabi Sulaiman tanya dekat siapa-siapa yang lain. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa singgah sana ni datang ke istana aku? Awak bayangkan macam mana nak bawa benda Allah ni, macam mana nak bawa benda ni datang ke istana. Bukannya pesan makanan dekat Foodpanda ke GrabFood, bolehlah hantar pakai motor. Kalau move kan boleh. Ini macam mana nak bawa benda besar tu datang sebelum dia orang ni sampai. Terkorek sekejap Okay. Kemudian Nabi tiba-tiba ada seekor jin. Ada seekor jin. Ini jin. Dia kata, "Oh Sulaiman, sini kacang. Saya boleh buat Nabi Sulaiman. Jangan risau, saya boleh buat. Saya boleh bawa benda ni datang dekat istana ni. Lama mana boleh? Sebelum Nabi Sulaiman bangun. Sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk, saya dah boleh sampaikan dah." Laju tak? Laju. Awak bayangkan macam mana sebelum Nabi Sulaiman bangun, benda tu dah ada dah depan mata dia. Susah, benda tu dah lah besar. Tapi jin tu cakap, sebelum Nabi Sulaiman bangun, saya dah boleh sampai dah. And then, ini adalah karomah. Come one orang soleh. Datang satu orang soleh. Dia datang dekat Prophet Sulaiman. Oh Sulaiman, saya boleh bawa singgah sana tu datang dekat istana awak. Sebelum awak buka mata awak. Cuba awak kedip mata awak. Kedip dia mata. 1, 2, 3, 4, buka. Kejap, lagi kejap. Sebelum bangun, maksudnya lagi kejap. Maksudnya pejam buka, dah ada dah singgah sana depan dia. Nabi Muhammad kata, oh ini, cuba buat. Nabi Muhammad kata okey. Nabi Sulaiman kata okey, cuba buat. Kemudian dia baca doa, wallahualam apa dia punya tu. Sekelip mata singgah sana Ratu Balqis tu boleh ada dekat istana Nabi Sulaiman. Macam mana dia buat? Katakan ustaz buat magic kan, gara-gara. Iris ada depan ustaz, tengah makan coki-coki. Katakan contoh, ada depan ustaz. Itu dah kira power tu. Tapi dia boleh bawa barang tu sampai dekat istana Nabi Sulaiman. That is karomah. Karomah yang Allah bagi untuk orang soleh sahaja, untuk wali. Mustahil tak benda tu? Tak mustahil. Itu adalah benda yang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Amar Rashid. Amar Rashid, question. Ustaz, ada ke orang yang terima karomah sekarang? Okey, good question, Amar. Jawapan Amar ada. Sampai sekarang pun Allah boleh bagi karomah dekat sesiapa sahaja yang dia nak. Kalau awak ada orang yang ustaz saya nak baca Quran banyak-banyak supaya karomah, itu tak akan jadilah. Ada tak sekarang? Ada. Siapa? Kita tak tahu. Sebab nak doa untuk dapat karomah ni. Itu atas kuasa Allah. Kita tak boleh, maksudnya ya Allah bagilah sekaromah. Allah nak bagi karomah macam mana? Subuh pun solat lambat, Quran tak baca, tiba-tiba nak karomah. Kan susah tu. Maksudnya orang yang betul-betul soleh, yang memang Allah pilih dia tak minta, Allah yang bagi. Itu is karomah. Okey, Tengku Haris, question. Saya ada 2 soalan. Okey. Singgah sana tu, saya nampak kerusi dia kan, kerusi nak bawa dekat situ. Good question. Second. Saya dengar cerita bukan ke yang orang yang dia angkat istana, dia angkat, saya tengok dia angkat istana, bukan dia angkat yang tu. Okay, good question. Okay. Sebenarnya setakat yang Ustaz tahu, okay. Bila kita baca sirah ni, bila kita baca sirah,
dia akan ada banyak pandangan. Dia akan ada banyak pendapat-pendapat. Okey, mungkin setakat yang Ustaz cerita ni, Ustaz pun ada dengar juga. Yang Tengku Haris cakap, diangkat istana. Maksudnya dia datang, bawa istana Ratu Balqis tu datang ke sini. Pun betul juga. Ustaz pun pernah dengar. Tapi yang pastinya, yang setakat yang Ustaz tahu, memang dia bawa kepunyaan Ratu Balqis tu datang ke istana Nabi Sulaiman. Dia bawa ke situ. Okey. So, bila Ratu Balqis sampai, dia terkejut. Dia tengok, rasa macam aku punya. Tapi kenapa dekat sini? Nampak? Rasa macam aku punya. Tapi macam awak lah. Awak beli pembaris. Awak beli pembaris, tiba-tiba ada atas meja Khaira Alisha. Aish, rasa pembaris tu macam saya punya. Kenapa boleh Khaira Alisha ada atas meja Khaira Alisha? Khaira Alisha ada karomah ke apa? Tidak. Okey. Faham okey. That is karomah yang Allah bagi untuk orang-orang soleh je. Terima kasih Tengku Haris. Betul. Memang Ustaz pernah dengar juga. Ustaz pernah dengar juga yang diangkat istana terus. Ustaz pun pernah dengar juga benda tu. Dan Ustaz pernah dengar juga yang diangkat singgah sana. Wallahu alam. Okay. Okay. Now, that is karomah. Berapa dah ni? Oi, 5 minit je lagi. Okay, kejap je. Okay. Last but not least. Okay, ma'unah. Last but not least. Okay, ma'unah. Last is ma'unah. What is ma'unah? Ma'unah is help from Allah to His servant. Maksudnya adalah pertolongan Allah kepada hamba-hamba dia. Ma'unah. Ya? Macam manusia ke? Ya, betul macam manusia. Macam manusia. Tak, yang tu kau cakap help from Allah to His servant kan, Allah tolong. Tapi kenapa accident? Accident bukan benda bagus. Bukan kemalangan. Macam tu. Okay, good. Okay, good question Hanifah and Tengku Haris. Now, listen carefully. Sekejap Okay, dah habis dah. Okay, now, kenapa accident? Awak pernah dengar tak cerita? Tak payah cerita lah. Kawan Ustaz, nak tunjuk contoh ma'unah Kawan Ustaz accident. Kereta dia remuk. Kereta dia hancur. Tapi, dia darah sikit pun tak ada. Dan dia masih lagi hidup sampai sekarang. Kereta dia dah hancur lah. Bayangkan kereta dia bawa kereta, hancur. Tapi tempat duduk dia, sikit pun tak kena. That is ma'unah. Allah tolong hamba dia. Contoh yang katakan. Contohlah paling mudah Khaira Nabihah tengah bawa basikal. Dia tengah bawa basikal. Tengah bawa basikal, tiba-tiba ada burung helang. Burung helang sambar dia. Bawa dia sampai ke atas langit. Katakan Dia bawa Khaira Nabihah sampai ke atas langit. Lepas tu dia lepas Khaira Nabihah atas rumah Amni. Lepas Khaira Nabihah pun jatuh. Secara logiknya, logically thinking, kalau kita fikir logik, jatuh dekat rumah Amni, mestilah mati. Tiba-tiba Khaira Nabihah jatuh, belum sampai Khaira Nabihah jatuh, tiba-tiba Superman datang ambil. Contohlah, tak adalah bukan. Katakan dia jatuh tu, contohlah dia nak jatuh dekat depan rumah Amni. Tengah-tengah jatuh tu, tiba-tiba ada lori tilam lalu. Pup jatuh atas tilam. Contoh. That is ma'unah. Ataupun katakan Ammar Rashid tengah naik helikopter. Helikopter tu nak jatuh. Dia nak jatuh kan. Nak jatuh tiba-tiba Ammar terkeluar. Tu dah sangkut kat pokok dah. Rupanya dia keluar kat pokok tu, jatuh dalam sarang burung. Kan dah hidup tu. Contoh. That is ma'unah. Maksudnya logiknya patutnya macam dah tak ada. Tapi ada lagi. That is ma'unah. Pertolongan Allah bila-bila dia boleh bagi. That is ma'unah. Ustaz, saya tadi jatuh Ustaz. Patutnya tangan saya ni habis. Tapi Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi saya hidup. That is ma'unah. Accident tu contoh lah. Tak kisahlah apa-apa pun. Maksudnya contoh kalau awak terkena air panas ke. Air panas tu sepatutnya kena tangan awak. Tiba-tiba air tu pergi tempat lain. That is ma'unah. Pertolongan daripada Allah. Tiba-tiba ada angin. Kan tiba-tiba ada angin. Kalau Ustaz cerita kat awak benda-benda lain, mesti awak terkejut. Tapi Ustaz tak nak cerita lagi lah. Tengku Haris, question. Ada ke burung helang besar tangkap budak? Tak ada. Itu kan contoh. Itu kan contoh. Tak ada.
Burung helang setakat yang Ustaz tahu, yang burung yang nampak macam besar, awak pernah dengar burung Garuda? Pernah burung Garuda? Tapi Ustaz tak tahu burung Garuda tu ada betul ke tidak. Burung Garuda kan, orang Indonesia kan lambang dia kan macam tu. Lambang Garuda. Garuda ni kalau burung yang besar. Tapi setakat yang Ustaz tahu tak adalah helang boleh angkat manusia. Sebab manusia dengan helang, manusia kan lagi berat. Boleh tak kita makan burung helang? Boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu haiwan tu, haiwan karnivora, dia makan haiwan lain. Yang kalau haiwan yang boleh makan macam haiwan yang boleh jaga macam lembu. Betul. Sebab helang ni pertama dia ada kuku yang tajam. Maksudnya binatang yang ada kuku yang tajam yang ada tu dia tak boleh makan. Okay, good. Okay. That's all that yang kita dah belajar. Okay, hari ni Ustaz ada 3 benda. Yang pertama sekali adalah Allah Ta'ala. Yang pertama sekali adalah irhas. Irhas sesuatu benda ajaib yang berjadi kepada seseorang sebelum dia jadi Rasul. Ingat, orang yang nak jadi Rasul sahaja yang dapat irhas. Yang kedua karamah yang Allah bagikan kepada orang-orang yang soleh. And number 3 is ma'unah, pertolongan Allah kepada hamba-hamba dia. Pertolongan Allah kepada hamba-hamba dia. Nanti Ustaz akan cerita istidraj, kemudian ihanah, kemudian sihir. Dia 3 lagi. Kalau awak dengar pasal ihanah ni, kurang-kurang awak akan pelik lah. Ihanah ni adalah benda yang pelik sikit. Sihir ni awak banyak lah. Istidraj, nantilah. Okay. Ustaz cakap kan Garuda tu macam tak betul lagi, tapi rasanya betul lah Ustaz. Macam Awak pernah dengar Bigfoot tak? Bigfoot? pernah? Bigfoot wujud tak? Tak tahu kan? Tak tahu. Ada yang kata Bigfoot wujud, ada macam itulah Garuda. Tak, tapi bibik saya cakap Ustaz Sulaiman dia lah. Sebab bibik saya kan dari Indon. Kejap. Nasif. Bibik kau kata apa? Garuda spesies selang. Okey, sesetengah orang dia percaya yang Garuda tu wujud. Awak pernah naga. Tahu naga, dragon? Awak pernah dengar tak orang cakap dalam Tasik Chini dekat Terengganu ada naga dalam tu? Tahu, legend. Itu adalah legend, adalah mitos. Tapi sampai sekarang Ustaz tak pernah tengok Ustaz, Garuda yang betul. Ya Haris? Tasik Chini dekat Terengganu Ya. Ke kat Pahang? Masa Terengganu. Ustaz, saya bibik saya kan. So dia cakap Garuda dia pernah nampak sebab dia dari Indo. Betul lah. Ustaz Dia pun ada heran. tunjuk foto. Ustaz pun heran. Kenapa Garuda tak datang Malaysia? Tak tahu lah. Mungkin macam dia tak sesuai kot dalam weather ni. Mungkin. Yes, question. Last question ke 11.30. Kan helang kan tak boleh makan kan. Sebab ada kuku cakar. Ayam ada kuku cakar. Okay, good. Betul juga. Betul. Kenapa ayam boleh makan tapi helang tak boleh makan? Okay. Kita habis sini dulu Dah 12.30 dulu, kita habis sini dulu. Siapa yang nak stay boleh stay, siapa yang nak keluar boleh keluar. Okay, that's all from me. Thank you so much. Sebab join kelas Ustaz. Cuma Ustaz sebelum awak keluar, sabar sebelum awak keluar. Sabar. Okay, dengar sini baik-baik. Ustaz, sebenarnya Ustaz satu pesanan nak beritahu kat awak. Pertama, Ustaz tahu awak semua penat. Ustaz tahu awak semua banyak kelas, awak pun tak larat. Cuma satu sahaja yang Ustaz nak pesan kat awak. Ustaz tak marah Ustaz tak marah, tapi Ustaz nak bagi satu nasihat dekat awak. Listen carefully.